Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamin bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini dapat sama-sama kita berkumpul meneruskan Rauhah Asar, anjuran bersama Mak Tahfiz Al-Imam Asy-Syafi'i yang dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah, bagi bacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita dah masuk pada Makarimul Akhlaq. Minggu lepas santri tidak ikuti majlis. Itu Ustaz ada buat majlis di Al-Ustaz, baca online. Jadi hari ini sambung pada minggu lepas. Jadi terlepas sikit lah. Jadi hari ini kita sambung pada Makarimul Akhlaq Faslun. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Faslun. Wa yanbaghi lil muallimi an yatakhallaqa bil mahasin allati warada asy-syar'u biha. Hendaklah bagi muallim, guru, khusus dalam bab ini berkaitan dengan Al-Quranul Karim, guru yang mengajarkan Al-Quran, an yataqallaqa bil mahasini, berakhlak dengan akhlak yang bagus, allati warada syar'u biha, yang telah warid syarak menyebutkan tentang akhlak-akhlak tersebut. Biha yakni bil mahasin. Wal qisalil hamidati, dan juga berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat yang terpuji. Wasyiyamil mardiyati, sama maksudnya dengan qisali al-hamidah, ataupun dengan akhlak yang diredai. Allati arsyadahu Allahu ilaiha min az-zahadati fid dunya, yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak dan sifat tersebut, antaranya iaitu dengan zuhud daripada dunia, wa taqalluli minha, dan mengambil yang sedikit daripada dunia, wa adamil mubalati biha wa bi ahliha, dan tidak berlebihan dengannya, yakni dengan dunia, wa bi ahliha ay wa bi ahli dunia. Sebab tu kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Imam Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu rabbukum ya ibna Adam tafrugh li'ibadati amla'u qalbaka ghina wa amla' yadaka rizqa. Wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, hadis kursi, kamu menumpukan ibadah kepadaku, maka Allah akan memenuhkan, kata Allah, aku akan memenuhkan hatimu dengan kekayaan, dan aku akan memenuhkan tanganmu dengan rezeki. Hanya orang yang menumpukan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibna Adam la taba'ud minni, wahai anak Adam, jangan kamu jauh daripada aku. Ai la tataba'ad. Nah, amla'u qalbaka faqran, kalau kamu jauh daripada aku, kata Allah, aku akan penuhkan hatimu dengan kefakiran, tak rasa cukup dengan apa yang ada. Wa amla' yadaka syughlan, dan aku akan sibukkan tanganmu dengan kesibukan. Nah, kerana itu orang yang dalam hatinya tidak ada sandaran dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa kerja buat dia sekalipun, dia akan berasa letih dengan apa yang dia lakukan. Dan dia akan pulun, seolah-olah menganggap bahawa dia yang dapatkan perkara tersebut. Bukan di sini menafikan untuk kita berusaha, tak. Bukan dinafikan di sini dengan makna ibadah dengan maksud
hanya duduk di tikar solat. Tidak. Sebab tu bila disebut tafruq li ibadati, maksud kalau kamu melakukan kerja dan niat kerja kamu tadi adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka hadha nau' minal ibadah. Itu disebutkan oleh para ulama usul. Perkara adah bertukar menjadi ibadah adalah dengan an-niyah, dengan niat. Jadi, seorang yang berniat dengan niat yang baik, dengan kerja buat yang dia lakukan, khususnya dia bekerja untuk cari rezeki dan yang halal untuk anak dan isterinya, maka kerja tadi yang zahirnya dilihat sebagai adat, sebagai pekerjaan biasa, tapi itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, maksud perkataan firman Allah dalam hadis kursi ini, wahai anak Adam, tafruq li ibadati, kamu menumpukan kepada ibadah kepadaku. Maknanya apa kerja kita buat pun niatkan kerana ibadah. Penuntut ilmu kalau niat dan menuntut ilmunya bukan kerana ibadah, bukan kerana untuk mengeluarkan dirinya daripada jahil, hanya semata-mata untuk munafasah ma'al aqran, untuk nak berdebat dan juga berbeza dengan teman-temannya, ataupun ingin menunjukkan kelainan dia dengan teman-temannya, ataupun ingin mendapatkan hutamid dunia, kerana nak mengejar ataupun nak mengumpul kesenangan dunia pada masa akan datang, maka tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik daripada ilmu yang dia tuntut. Tapi kalau ada orang yang kerja nampak biasa, pergi pejabat, balik pejabat, tapi dalam hatinya adalah niat untuk ibadah kepada Allah, kerana saya melakukan ini untuk mengelakkan daripada saya meminta-minta dan untuk mengelakkan daripada saya membiarkan anak isteri saya dalam kelaparan, dan saya lakukan kerana Allah, maka dia adalah ibadah kepada Allah. Maka Allah Ta'ala kata apa? Amla'u qalbaka ghina. Allah akan memenuhkan hatinya, atau amla' qalbaka ghina. Aku akan penuhkan, kata Allah, hatimu dengan kekayaan, wa amla' yadaka rizqa, dan aku akan penuhkan tanganmu dengan rezeki. Jadi kalau kita jauh daripada Allah, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, amla qalbaka faqra, aku akan penuhkan hatimu dengan kefakiran, wa amla yadaka syughla, dan aku akan penuhkan tangannya dengan kesibukan. Sibuk demi sibuk, akhirnya tidak mendapatkan sesuatu pun. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhiratu hammahu ja'alahu Allahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlah wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Sesiapa yang akhirat adalah tujuannya, maka Allah menjadikan kekayaan di dalam hatinya, dan Allah akan mengumpulkan segala keinginannya, dan dunia akan datang kepadanya, wahya raghimatun, sedang dia tidak mau. Dunia akan datang kepadanya. Siapa yang lari daripada dunia dan tidak mau kepada dunia, dunia akan diberikan kepadanya. Tapi siapa yang nak inginkan dunia, ini sifirnya dunia, kata para ulama sufi. Siapa yang inginkan dunia, maka dunia akan lari daripadanya. Siapa yang inginkan akhirat, maka dunia akan mengikuti akhiratnya. Dan kemudian disebut, wa man kanatid dunya hammahu, sesiapa yang dunia keinginannya, ja'alahu Allahu faqrahu baina ainaihi, maka Allah menjadikan kefakiran di depan matanya. Wa farraqa alaihi syamlah, segala keinginannya dipecahkan oleh Allah, tidak diberikan gabungan kepadanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lah, dan tidak akan diberikan kepadanya dunia melainkan yang telah ditakdirkan oleh Allah kepadanya. Qalil, maknanya sedikit. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kalaulah pesanan ini kepada anak-anak Adam secara umumnya, bagaimana dengan yang mengetahui tentang perkara ini secara khususnya, iaitu para ulama, para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala, para penuntut ilmu yang mengetahui tentang kedudukan yang besar mereka sebagai penuntut ilmu dan diberikan dengan kemuliaan ilmu, tiba-tiba bergembira dengan dunia dan ahlinya, seronok dengan dunia dan ahlinya, menganggap kalau tidak didapatkan perkara ini maka seolah-olah tidak ada kehidupan baginya, maka dia akan mendapatkan kerugian dan kecelaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham?
Kemudian di antara akhlak yang mulia allati arsyadahu Allahu ilaiha, apa dia lagi? As-saqa. Was-saqa wal jud wa makarimul akhlaqi wa talaqatul wajhi min ghairi khuruji ila haddil khala'ati wal hilmi. Saqa. Apa beza saqa dengan karim? Kata sebahagian ulama, as-saqa dengan makna memberi ketika mana diminta. As-saqa iaitu dia memberi ketika diminta. Manakala al-karim ataupun al-karam memberi ketika tidak diminta. Itu karam. Allah Subhanahu wa taala karim. Kita tak minta pun Allah Taala bagi. Itu karim. Manakala saqi, bukan syaqi, saqi, iaitu daripada saqa, dia memberi ketika diminta. Kalau diminta baru bagi. Orang kan kalau tak minta sedekah dekat dia, dia tak bagi. Dia ada. Dan dia pemurah. Dia tak berasa. Dan dia tak akan rasa tu satu keberatan bagi dia untuk bagi. Tapi kena minta. Tak ada orang yang tak minta pun bagi. Maka dia bersifat dengan karim. Wa makarimul akhlaqi. Jud, pemurah. Makarimul akhlaq, dengan akhlak yang mulia. Wa talaqatul wajhi. Bermanis wajah. Min ghairi khuruji ila haddil qala'ati. Tanpa keluar daripada had ataupun sempadan al-qala'ah. Jangan sampai buruk adab. Senyum sampai boleh menyebabkan berlakunya al-fujur. Penyeh, tengok orang perempuan je penyeh. Itulah qatul wajhi juga, Wildan. Nampak saja ni anak dara ya, penyeh, senyum elok . Tengok orang-orang yang patut dia senyum, tak senyum pula. Tak. Ni patutnya talaqatul wajhi min ghairi khuruj ila haddil khala'ah. Khala'ah maksud dia apa dia? Su'ul adab. Sampai menyebabkan fujur. Boleh menyebabkan berlaku fitnah dan juga melakukan kerosakan. Wal hilmu. Dan juga berlemah lembut. Was sabru. Boleh baca dengan jar. Kalau kita atafkan kepada zahadah. Allati arsyadahu Allahu ilaiha minaz zahadati fid dunya. Lagi apa lagi? Was-saqa'i wal judi wa makarimil akhlaqi wa talaqatil wajhi min ghairi khuruji ila haddil qala'ati wal hilmi was sabri. Kalau baca dengan tadi dengan rafa', mungkin waw tadi istinaf, mula ayat baru. Was sabri atau sabru, sabar, tanazzuhi atau tanazzuhu an dani'il makasibi, menjauhkan diri daripada melakukan pekerjaan yang rendah. Ataupun dani'il makasib, iaitu pendapatan yang tidak sepatutnya didapatkan olehnya. Antaranya apa dia? Berbekam, contohnya. Dia jadi hajam, tukang hijamah. Dia mengajar Quran, di dalam masa sama jadi tukang bekam. Ini sebagian ulama kata ini dani'ul makasib. Dia bukan haram kerja tu, tidak. Tapi tak sepatutnya bagi guru, alim melakukan kerja tersebut. Biar orang lain buat. Jangan kita sebagai alim, guru melakukan kerjaan tersebut. Menuntut ilmu. Jadi elakkan daripada dani'il makasib. Lagi apa dia lagi? Kutip sampah. Kerja sebagai pengutip sampah. Tak, bukan kerja tadi hina, tak. Kena faham bagi elok. Masalah kedudukan kerja tadi kepada orang yang tidak sepatutnya melakukan kerja tadi. Jaga parking. Tok guru jaga parking untuk gaji. Kutip sampah dengan ibadah. Hanya sekadar untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Tidak mau tengok sampah ni bertebaran. Yang tu dituntut. Maksud kita sebut ni makasib. Makasib maksudnya apa? Dia jadikan pekerjaan. Jadikan tu pekerjaan dia. Pergi daftar kerja untuk dapat gaji bulanan sebagai pengutip sampah. Tak. Bagi alim tidak boleh begitu. Yang bukan alim, yang bukan kerjaan yang mengajar dan sebagainya, tidak ada masalah. Kerjaan tadi kerjaan yang halal. Jadi kita tumpu di sini berkenaan dengan akhlak alim. Karena dia dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan apa? Dengan Al-Quran. Dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan ulum Al-Quran, dengan ilmu.
Jadi tidak sepatutnya dia melakukan kerjaan tersebut. Wa mulazamatil wara', mulazamah dengan wara', wal khushu'i was sakinati. Khusyu', sakinah. Khusyu' maksudnya apa dia? Akan tenang anggotanya, tidak kalut, tidak cacah merbah. Wal waqar, dan ada haibahnya, waqar. Wat tawadu', dan juga tawadu'. Wal qudu', juga merendahkan pandangannya dan hatinya. Wajtinabil dhahik, menjauhkan banyak ketawa, suka gelak, banyak gelak. Wal ikthari minal mizah atau muzah, ataupun membanyakkan ketawa, membanyakkan bergurau. Itu gurau jangan banyak-banyak, biasa-biasa aja. Ini setiap minit bergurau, ini masalah. Bila bergurau, sikit-sikit bergurau, maka akhirnya orang tak tahu bila dia serius. Dan bila dia serius pula, orang tak tahu kata rupanya tu serius. Sebab banyak sangat bergurau. Faham? Dia serius ni, orang ingat bergurau ni. Kawan lemah nak mati dah. Selalu sangat bergurau, orang kata bergurau ke tu. Apa gitu? Mati tengah tasik. Mati tengah laut. Mati tengah kolam. Kenapa? Kerana kerap bergurau. Selalu bergurau, buat lemah. Lepas tu jangan tipu dah, ataupun jangan ikut sangat dengan perangai orang-orang barat. April Fool. Buat melawak dengan benda-benda yang dilarang oleh syarak. Konon-konon untuk nak bergembira, sonok dan sebagainya. Maka ni tidak dituntut dan malah haram hukumnya kalau menyakitkan orang. Kenduri kawan-kawan, Allahumma salli ala Muhammad, buat apa? Buat hari birthday, beli kek, tepuk muka kawan. Ambil kek tu, pong muka kawan. Baling telok, tabak tepung. Haram hukumnya. Haram kenapa? Membazir. Kenapa telok pula jadi bangsa dia? Telok tu goreng boleh makan, boleh rebus buat laksa, kan? Dah telok tu rebus untuk buat laksa lah, bukan buat laksa. Lagi apa dia lagi? Tepung boleh buat roti, boleh buat kek. Tiba-tiba pergi guna untuk nak tabak entah kawan sebab buah telok, lepas tu tabak pula tepung. Elok melekat elok lah. Lepas tu nak buat apa? Nak uli kawan tu jadi kek. Sonok main. Sampai tak tahu hukum halal dan haram. Kek apa? Kek kerana ikut dengan barat. Kek kerana duk tengok TikTok. Kek kerana duk buka YouTube. Tengok orang melawak macam ni, kita pun nak buat macam tu juga. Elakkan. Elakkan. Dan jangan jadi bodoh dengan pekerjaan-pekerjaan sedemikian. Apatah lagi penuntut ilmu. Apatah lagi alim melakukan sedemikian. Lagi berat lah. Ulama pula dia buat video pula, kan? Tak ada yang macam tu. Wa mulazamatil wadhaifi syar'iyyati, dan juga mulazamah dengan wazifah syar'iyyah ataupun perkara yang dituntut dalam syarak, seperti apa? Katanzifi bi izalatil awsaq, seperti selalu membersihkan diri dengan menghilangkan ausakh. Ausakh apa dia? Kotoran yang ada pada tubuhnya, bau pada ketiak dia, dibuang. Ni alim ketiak hau. Mengajak kami ketiak, Allahu Akbar, ya Rabbi. Anak murid tu tepi, sabar saja, beradab dengan guru. Tarik hidung tu, ya Allah, ya Karim, ya Azim, ya Sattar. Ya Sattar. Sikit anak murid tu dia, ya Sattar, ya Sattar. Ini ustur aib syaikhi. Tutup aib guruku, ya Allah. Ini sebab tu Imam Nawawi rahimahullah berdoa selalu kepada Allah agar ditutup aib gurunya. Agar ditutup aib. Lepas tu kalau nak mai ke majlis, Imam Nawawi akan sedekah. Sambil sedekah, sambil berniat, Allahumma astur anni aiba muallim. Allahumma astur anni aiba muallimi. Ya Allah, tutupkan aib guruku daripadaku. Macam tu. Kadang-kadang mungkin guru tadi tak sempat nak uruskan diri dia, dan akhirnya menyebabkan boleh badan dia berbau dan sebagainya. Murid tadi pula jadi buruk sangka waktu tu. Semoga Allah Ta'ala lindung kita daripada berburuk sangka dengan para guru kita. Tapi guru kena jaga. Guru kena jaga dia punya penampilan dia. Maksudnya ni menjaga penampilan. Guru kena menjaga penampilan. Lepas tu kadang masyaikh, para guru berpakaian dengan pakaian yang segak ketika mengajar, tujuannya untuk apa? Untuk mentakzimkan ilmu, bukan untuk diri dia. Mentakzimkan ilmu, kerana tu sya'nul ilm. Ilmu ini akan melahirkan al-waqar. Ilmu ini akan melahirkan sifat yang berbeza sebelum dia berilmu.
Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in sebelum bertemu dengan Rasulullah ashabul badiyah, sebahagian mereka adalah ashabul badiyah, orang yang duduk di pendalaman. Dan ma'ruf orang pendalaman macam mana sifat mereka. Duduk dengan unta, dengan kambing, dengan binatang. Bila datang bertemu dengan Nabi, mereka bertukar menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Punya waqar, punya haibah, punya azamah. Sehingga kalau orang tengok, bergetar tubuh badan dan zahir batin semua akan jadi takut ketika melihat mereka. Bukan takut, jadi kagum dengan keagungan dan kemuliaan mereka. Berkat apa? Berkat bersohbah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga orang yang diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala. Perlu menjaga penampilan dia. Apa dia lagi? Jaga. Sampai kata Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam Madarijus Salikin, murid ni kalau akhlak murid, bukan akhlak guru ni. Akhlak murid dengan makanan membersihkan ketiaknya sebelum mengambil makanan. Nah, disebut oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam Madarijus Salikin. Ketika mengambil makanan, ni beradab dengan makanan. Perlu membersihkan ketiaknya, mewangikan ketiaknya terlebih dahulu sebelum mengambil makanan. Kenapa? Karena memuliakan makanan tersebut. Dan karena kita nak ambil tadi, kita akan buka ketiak kita. Jadi memuliakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan, maka dia menunjukkan nikmat tadi dengan apa? Dengan melakukan perkara yang menunjukkan syukur dia, membersihkan diri dia kalau nak makan sekalipun. Bagaimana dengan alim? Kalau itu sya'nu muta'allim, bagaimana dengan alim? Lebih lagi daripada itu lagi. Macam mana nak salam dengan Tok Guru? Macam mana nak peluk dengan Tok Guru? Kalau dengan makanan nak pegang pun, ketiak kena wangi. Ni salam dengan Tok Guru, nak peluk Tok Guru pula, ketiak dia. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Sattar. Itu macam mana nak buat? Anak murid pun, Ya Satir, Ya Satir. Ustur aiba muallimi. Ada tu anak murid lah. Kalau anak murid Tok Guru lebih lagi lah. Kena jaga penampilannya. Wasyu'uri allati warada syar'u biizalatiha, dan membuang bulu-bulu yang warid syara' menyuruh membuangnya. Kaqassi syaribi, seperti menipiskan syarib, menipiskan misai. Qassi syarib, sebahagian orang terjemahkan mencukur misai. Tidak mesti mencukur. Karena Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu lahu syarib. Sayyidina Umar ada misai. Dan dalam riwayat disebutkan bahawa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu datang bertemu dengan Nabi waktu ketika Nabi sedang makan daging dalam masjid. Kemudian tengok Sayyidina Bilal datang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk azan ataupun untuk iqamat masa tu. Nabi kata, tengok kita tengah duduk makan ni, kenapa nak iqamat lagi? Nanti dulu. Lepas tu Nabi kata, aqussuhu lak. Misal Sayyidina Bilal waktu tu dah lebih sampai ke bibir. Kata aqussuhu lak atau qussuhu lak. Ada riwayat, dua riwayat. Sama ada Nabi suruh Sayyidina Bilal mencukur atau menipiskan misainya, ataupun Nabi kata, mai aku nipiskan. Aqussuhu lak. Mai sini, aku nipiskan kamu punya misai. Faham? Jadi ditipiskan misai Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Sama ada beliau sendiri yang nipiskan sebab maksud Nabi pesan lah. Qassus syarib. Dinipiskan bibir Nabi, bibir seseorang menipiskan bibir benar. Menipiskan misai. Misai. Satu nama syarib. Syarib ni kenapa? Karena kalau kita minum dia akan melekat. Jadi jangan bagi sampai ayak melekat di misai tu. Wa taqlimi az-zufri. Ini potong kuku. Wa tasrih al-lihyati. Tasrih al-lihyah. Merapikan janggut. Suruh merapikan janggut. Wa izalatir rawaihil karihah, menghilangkan bau-bauan yang busuk. Wa malabisil makruhah, dan pakaian-pakaian yang dibenci. Pakaian-pakaian dibenci, pakaian-pakaian yang mengikuti barat dan sebagainya, dia elakkan. Tamam. Wal yahdhar kullal hadari minal hasad, dan berjaga-jagalah kamu dengan sungguh-sungguh penjagaan. Ni alim perlu menjaga dirinya daripada melakukan hasad. Dan ingat, hasad di kalangan ahli ilm ini lebih membarah daripada di kalangan muta'allim. Ini berlaku dalam dunia Islam. Sebab itu hasad daripada alim kepada sesama alim, ini adalah suatu benda yang berat
Dan kerana itulah para ulama berpesan dengan perkara tersebut dengan sungguh-sungguh. Wal yahdhar kullal hadar. Tengok, hati-hati dengan penuh perhatian, kata Imam Nawawi, daripada hasad. Dia bila hasad ni, dia main macam-macam. Orang tu alim pun dia kata tak alim kalau dia hasad. Orang tu reti, dia takkan apa ni, ia akan kata orang tadi adalah reti. Dia kata tak reti apa, terus dinafikan terus secara total. Kenapa? Kerana hasad. Wariyai, riya. Wal ujbi, ujub bangga dengan diri sendiri. Semua ni perlu kepada syarahan. Cuma kita sebut dengan ringkas-ringkas kerana nanti akan perlu kepada bacaan kitab yang lain kalau bab-bab ni. Wahtiqari ghairih, mengecilkan orang lain, menghina manusia yang lain. Wa in kana dunah, walaupun orang tadi lebih rendah kedudukan daripadanya. Wa yanbaghi an yasta'mil al-ahadits al-waridata fi at-tasbih wa at-tahlil. Dan hendaklah dia menggunakan hadis yang warid pada tasbih dan tahlil, maksudnya melazimi dengan zikir-zikir yang warid disebut di sini. Wa nahwihima min al-adhkari wad da'awat, dan seumpama dengannya pada zikir-zikir dan doa-doa. Wa an yuraqiballahu ta'ala fi sirrihi wa alaniyatihi, dan sentiasa muraqabatullah dalam keadaan bersendirian ataupun terang-terangan. Wa yuhafidhu ala dhalik, dan menjaganya dengan perkara tersebut pada sirri wal alaniyah. Wa an yakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi 'ala Allah Ta'ala, dan dia menyerahkan seluruhnya urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak alim ini adalah akhlak yang dipesan oleh Imam Nawawi dan dipesan oleh para ulama yang lain, tapi diringkaskan oleh beliau khususnya kepada orang yang diberikan oleh Allah dengan ulum atau ilmu Al-Quranul Karim. Ilmu Al-Quran ni, maka dia perlu untuk lebih-lebih lagi kerana mereka menanggung sesuatu yang mulia. Tamam? Dan ini juga dipesan oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Dalam syarah Syatibiyah pun dipesan dengan pesanan yang sama khususnya kepada para ahli Al-Quran. Dan ahli Al-Quran adalah ahlullah wa qasatuh. Mereka adalah ahli Allah Ta'ala dan tetamu-tetamunya Allah. Qasatuh maksudnya VVIP mereka ni. Orang yang dilayan khas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu diberikan dengan kemuliaan, kamu menghinakan diri kamu dengan perkara-perkara yang buruk, kerana diri kamu dah dipenuhkan dengan perkara yang mulia, dengan ilmu, dengan Al-Quran dan sebagainya, dirosakkan dengan perkara yang sebaliknya, maka itu adalah satu kecelaan kepada orang tersebut. Lepas penuntut ilmu perlu bagi mereka, apatah lagi alim lah, untuk sentiasa melatih diri mereka agar tidak ada hasad, riak, ujub, mengecilkan manusia yang lain. Perlu ada sifat menghormati, sentiasa bersifat untuk khidmat dengan para teman. Bukan khidmat dengan guru saja, khidmat dengan teman. Ada orang dengan guru dia cukup kalut nak khidmat, tapi dengan kawan-kawan dia buat tak tahu. Ini akhlak buruk, ini hipokrit orang panggil. Dengan teman, kalau depan guru bukan main lagi, dia akan khidmat sebab inginkan pujian guru. Tapi dengan teman dia buat tak tahu. Bila tok guru suruh beli barang dan sebagainya, dia kalut nak angkat betul-betul. Tapi bila pergi ke tempat beli barang, kawan tu je duk angkat, hak kawan lain semua buat tak tahu. Tak tolong angkat pun kepada teman dia tadi. Pada itu sama juga keluar. Tapi bila sampai kat rumah tok guru, pakai angkat. Sifatnya ni sifat yang tidak baik, yang sepatutnya dielakkan oleh para murid di depan gurunya, malah di belakang gurunya. Dan moga Allah Ta'ala lindungkan kita dan para murid kita, amin ya rabbal alamin, daripada sifat sedemikian yang hanya bermuka-muka di depan guru, tetapi akhlak di sebaliknya adalah yang lain daripada itu. Na'udzubillahi min dzalik. Al-ihsan lil muta'allim, insya-Allah ini kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, iaitu para guru hendaklah mereka ihsan kepada muta'allim, iaitu bersifat kasih kepada yang datang belajar dengan mereka. Tamam? Jadi insya-Allah kita akan bertemu pada minggu akan datang. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.